Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas pengajian Melayu 1, dari kumpulan 1, dan kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Saya Muhammad Hadif Hakim bin Arba'in dan juga 2 orang rakan saya. Saya Syarah Haikal bin Muhammad Zam. Saya Azhar Wafiq bin Anwar. Jadi baiklah, ini adalah tugasan 2 untuk subjek pendidikan Islam, yang dimana tugasan ini dijalankan secara berkumpulan lah. Temanya penganjuran, yang dimana kami perlu menganjurkan satu program bual bicara tokoh ilmuwan Islam lah, yang mengupas tentang topik berkaitan dengan peranan Al-Quran dan juga Al-Sunnah dalam melahirkan individu serta masyarakat yang rabbani. Jadi selepas ini kami akan paparkan video temu ramah kami dalam program bual bersama Ustaz Azani. Ustaz Azani. Yang merupakan seorang ustaz yang dari mana? Daripada Kelantan, Basiman. Baiklah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Selepas ini kami akan paparkan temu bual kami bersama Ustaz Azani. Konsep Rabbani ini hanya untuk ahli agama saja. Tapi sebenarnya ia untuk semua kan Ustaz? Ya. Saya mohon penjelasan daripada Ustaz. Ya betul, saudara Hadif. Konsep Rabbani bukan terhad kepada ustaz, bukan terhad kepada ulama, bukan terhad kepada ilmuwan agama. Sesiapa sahaja yang berpegang kepada ajaran Al-Quran dan berakhlak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menjadi sebahagian daripada masyarakat Rabbani. Sama ada dia ataupun wa imma sekalipun. Dia boleh meneruskan, berpegang kepada Al-Quran dan berakhlak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okay, baiklah. Selepas itu kita menanti persoalan daripada saudara Azwar sebentar lagi. Menarik Ustaz apabila didengarkan mengenai penjelasan yang telah dilontarkan oleh Ustaz Azani. Tapi kan Ustaz, kadang-kadang orang fikir konsep Rabbani ini hanya untuk ahli agama saja. Tapi sebenarnya ia untuk semua kan Ustaz? Ya betul. Penjelasan daripada Ustaz Azani. Okey, ya betul saudara Hadif. Konsep Rabbani bukan terhad kepada golongan ustaz, bukan terhad kepada golongan ulama, bukan terhad kepada ilmuwan agama. Sesiapa sahaja yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah dan berakhlak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menjadi sebahagian daripada masyarakat Rabbani. Sama ada ia merupakan seorang doktor, ia merupakan seorang pensyarah, ia merupakan seorang guru, ia merupakan seorang jurutera atau pelajar sekalipun. Jadi semua boleh menjadi kepada masyarakat Rabbani. Baik. Terima kasih Ustaz. Baiklah, atas keterangan yang sangat menarik tadi. Mari kita ajukan pada soalan yang seterusnya. Kalau kita lihat, sejarah Islam, banyak tokoh ilmuwan yang memberi sumbangan besar kepada dunia ilmu. Boleh Ustaz kongsikan salah seorang tokoh yang paling memberi inspirasi kepada Ustaz sendiri. Baik, saudara Azwar Wafiq. Sudah tentu, tokoh yang paling saya kagumi ialah Al-Imam Al-Ghazali. Beliau bukan sekadar ahli agama, tapi juga seorang pemikir hebat dalam bidang falsafah. Hebat dalam tasawuf dan juga dalam pendidikan. Karya beliau terkenal dengan kitab Al-Ihya Ulumuddin. Mengajar kita bahawa ilmu mesti disertai dengan akhlak dan juga keikhlasan. Al-Imam Al-Ghazali menunjukkan bahawa puncak kejayaan ilmu ialah apabila ia membawa manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah nilai Rabbani yang kita mahu hidupkan semula dalam masyarakat kita hari ini. Masya Allah. Sangat indah pandangan Ustaz tadi. Baiklah, selain Al-Ghazali, tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Khwarizmi juga sering disebut.
Bagaimana pula pandangan Ustaz bagaimana pula pandangan Ustaz apabila melihat hubungan antara sains moden dan juga ajaran Islam yang disampaikan melalui kedua-dua tokoh ini? Baik, soalan yang baik daripada saudara Atif saudara Syahrul. Baik, tokoh-tokoh seperti Ibn Sina, Al-Khawarizmi dan juga Ibn Khaldun adalah contoh manusia rohani yang sebenar. Tokoh ini menggabungkan ilmu wahyu dan juga ilmu akal. Contohnya, kita tengok ilmuwan Al-Khawarizmi mencipta asas algebra berdasarkan prinsip keadilan dan juga keseimbangan dalam Islam. Manakala Ibn Khaldun pula mengkaji sosiologi dan juga ekonomi berpandukan nilai moral daripada Al-Quran sendiri. Semua berilmu, tetapi pada masa yang sama mereka berketerampilan, berakhlak dan juga taat tawaduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah merupakan sumber kejayaan mereka sebenarnya. Baik Ustaz, saya terpegun mendengar penjelasan yang telah diberikan oleh Ustaz. Jadi, kalau kita lihat pada hari ini, masyarakat Islam sekarang ini menghadapi pelbagai macam cabaran dalam aspek media sosial, kesantunan moral, sikap individualistik. Jadi, bagaimanakah prinsip Al-Quran dan Al-Sunnah ini boleh diamalkan dalam konteks moden ini? Saya mohon penjelasan daripada Ustaz Azani. Baik, soalan yang sangat takjub, sangat menarik daripada saudara Haji. Baik, kita tidak boleh menolak kemajuan teknologi, tetapi tidak mesti menapisnya. Kemajuan teknologi sehingga hari ini hebat kita dengan AI, teknologi AI dan sebagainya lah. Tetapi kita tidak mesti pandai untuk menapisnya. Dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hawnan wa idza khatabahum jahilun qalu salama. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah menyifatkan hamba-hambanya yang sebenar sebagai mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Ini bermakna walaupun kita maju sekalipun, kita mesti kekal beradab dan berakhlak. Gunakan media sosial ini untuk menyebar ilmu. Gunakan teknologi moden ini untuk kita sebarkan ilmu, bukan untuk sebarkan fitnah. Gunakan teknologi untuk kebaikan, bukan mencari kemudaratan. Inilah cara kita menghidupkan nilai Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan moden kita. InsyaAllah bila kita berpandukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, InsyaAllah kita tidak akan sesat jalan. Saya sangat setuju dengan Ustaz. Sebab kadang-kadang kita terlalu fokus kepada pencapaian duniawi sampai lupa bahawa kejayaan sebenar ialah apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tepat sekali saudara Azwan. Sekalian, itulah sebabnya masyarakat Islam mesti kembali kepada asas pendidikan rohani. Pendidikan yang membentuk akal dan hati, bukan hanya minda akademik, tetapi hendaklah kembali kepada asas pendidikan yang berteraskan rohani supaya manusia ini tepat pada jalannya. Baik. Masya Allah. Banyak yang kita pelajari daripada Ustaz dalam beberapa dua soalan terakhir tadi. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi berbicara kita pada malam ini, bolehkah saya ingin meminta Ustaz untuk memberikan sedikit pesanan kepada pada generasi-generasi daripada masa ini? Baik, terima kasih kepada saudara Haji. Pesanan yang sangat mudah. Kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat nabiyyi rawahu Imam Malik." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat
selagi kamu berpegang dengannya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, marilah kita sama-sama membentuk masyarakat ini, masyarakat yang Rabbani, iaitu melalui Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama. Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Al-Quran merupakan panduan hidup yang sangat menyeluruh. Yang kedua, Al-Quran membentuk akhlak dan khasiat Rabbani. Yang ketiga, membina keharmonian dan perpaduan masyarakat. Dan yang keempat, kita tengok Al-Quran dan As-Sunnah juga ialah boleh menanam nilai tauhid dan tuntutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali ialah Al-Quran dan As-Sunnah boleh membentuk masyarakat yang Rabbani melalui pendidikan holistik dan bersepadu. Tak rasa itulah perkongsian Ustaz pada malam ini. InsyaAllah di lain masa, di lain waktu, insyaAllah kita boleh bertemu lagi. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Memang kita dapat lihatlah terutama untuk saudara moderator Syahrul dan juga Azwar, banyak sekali pengetahuan yang kita dapat daripada penjelasan yang diberikan oleh Ustaz Azani atas perkongsian yang sangat berharga dan menyentuh hati kita tadi. Ya, terima kasih juga kepada Ustaz Azani juga saudara moderator dan juga saudara Hadif. Terima kasih juga kepada semua penonton yang setia mengikuti sesi Google Meet kita pada hari ini. Semoga apa yang dikongsikan sebentar tadi menjadi manfaat buat semua. Baiklah, dengan itu berakhirlah sesi temu ramah kita pada malam ini. Kami bertiga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Azani dan Saleh kerana sudi untuk menjadi tetamu jemputan kami pada malam ini untuk menyampaikan sebuah temu ramah yang berilmiah dan sangat bermanfaat untuk kehidupan seharian kami juga. InsyaAllah akan kami amalkan untuk menjadi masyarakat yang Rabbani untuk masa depan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, cut.